Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allah, 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 Allah ya 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 Allah, 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 Allah ya Allah, 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 Allah ya 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 Allah, 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 Allah ya Allah, Allah, Allah ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah,
Ya Allah, kami bertaubat kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami bertaubat padamu ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Kami menadah tangan dengan penuh harapan pada rahmat-Mu. Kami bertaubat ataskan dosa kami ya Allah. Ya Allah, pada saat yang mulia ini, 10 hari awal Zulhijjah, kami menadah tangan mohon ampun ya Allah. Ampunkanlah kami ya Allah. Kami menyesal atas segala perbuatan kami. Pimpinlah kami untuk menjalani hidup ini dengan taat padamu ya Allah. Matikanlah kami dalam iman, dalam Islam. Ya Allah, terimalah doa kami. Kabulkanlah permohonan kami. Terimalah taubat kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala Ke neraka
ku terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Dosa-dosaku bagaikan pepasir di pantai. Dengan rahmat-Mu ampunkan daku, oh Tuhanku. Wahai Tuhan, selamatkan kami ini dari segala kejahatan dan kecelakaan. Kami takut, kami harap kepadamu. Suburkanlah cinta kami kepadamu. Kamilah hamba yang mengharap belas darimu. اللهم افتح علينا وعلى ذريتنا فتوح العارفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أعطنا محبتك ومعرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Muslimina muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah diperkenankan kita untuk sama-sama dalam pengajian petang ini. Marilah sama-sama kita beri salam pada junjungan besar Nabi kita Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiyullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nurullah. Assalamualaikum ya Abul Qasim. Assalamualaikum ya Abu Zahra. Assalamualaikum ya Mustafa. Assalamualaikum ya Murtada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala alika tahirin. Assalamualaikum wa ala ashabika ajma'in. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan ma huwa ahluh. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan ma huwa ahluh. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan ma huwa ahluh. Amin ya rabbal alamin. Ya muslimin dan muslimat rahimakumullah, apa khabar semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur semua dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat barakah dan syafaatnya, dan dikurniakan kita dapat memandang kepada zat Allah yang mulia. Amin 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 ya rabbal alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan, saya ucapkan tahniah kepada para jemaah sekalian yang di mana dengan izin Allah, dengan kurnia Allah, kita semua telah diizinkan Allah untuk dapat bertemu pada satu hari bulan Zulhijjah.
Jadi hari ini merupakan satu hari bulan Zulhijjah, permulaannya daripada 10 hari bulan Zulhijjah yang awal, yang sangat-sangat mulia dan sangat-sangat tercinta kepada Allah amalan di dalam 10 hari yang awal ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang telah kita bicarakan pada 2 hari lepas dan semalam, bagaimana kemuliaannya akan 10 hari awal bulan Zulhijjah, mudah-mudahan dapat kita manfaatnya. Mereka yang terlepas daripada mengikuti akan ceramah pada semalam dan kemarin, harap dapatlah ikuti dalam kita punya YouTube dan juga FB kita. Ya tuan-tuan, jangan lupa amalan-amalan zikrullah yang telah pun kita dibentangkan pada pelajaran semalam, mudah-mudahan dapat kita amalkan, dan itu merupakan amalan daripada ulama-ulama kita, salafus salih, ulama-ulama yang dalam kurun yang 300 awal-awal Islam. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi pada hari ini kita menyambung pula dalam kitab kita, kitab fikih ibadat yang telah pun kita bicarakan pada sebelum kita membicarakan tentang kemuliaan awal bulan Zulhijjah, dan kita sedang membicarakan daripada solat jenazah. Ya, jadi pada solat jenazah kita telah sebutkan ada beberapa rukun solat jenazah. Pertama rukunnya ialah niat. Jadi niat itu ialah mesti kita niat, aku solat ala hazil mayyit, atas mayat ini, fardu kifayah. Ini 3 perkara kena sebut. Aku solat atas mayat ini, fardu kifayah. Jadi itu kalau sekiranya kita tak mau tambah-tambah lain. Kalau nak tambah-tambah lagi 4 takbir kerana Allah. Kalau jadi imam, imam. Kalau jadi makmum, makmuman kerana Allah. Itulah tuan-tuan ya. Dan keduanya kita telah katakan rukun daripada rukun salat jenazah ini ialah 4 takbir. 4 takbir ini termasuklah takbiratul ihram yang pertama. Ya, jadi 4 takbir termasuk takbiratul ihram pertama, kemudian disusuli dengan lagi 3 takbir. Jadi itulah 4 takbir. Jadi kalau sekiranya kita terkurang 1, maka tidak sah. Ya, terlebih 1, terlajak, maka itu dimaafkan. Ada yang ulama kata bahawa itu tidak batal kerana itu merupakan zikrullah, takbir Allah Akbar itu zikir. Dan rukun yang ketiga daripada rukun kita solat jenazah ini ialah bahawa hendaklah kita dalam keadaan berdiri. Semacam mana kita sembahyang fardu kan, sembahyang mesti diri. Melainkan kalau orang ada uzur, ada sembahyang duduk. Tapi kalau orang yang tak ada uzur, nak sembahyang diri. Tapi ada juga setengah ulama mengatakan kalau nak sembahyang duduk, kalau ada orang setengah dah sembahyang berdiri, dia sembahyang duduk pun boleh. Ya, jadi itu ada sikit keringanan. Ya, dan demikian juga yang keempat daripada rukun solat jenazah ialah membaca suratul Fatihah. Jadi baca surah Al-Fatihah ni adalah merupakan rukun. Macam mana kita solat fardu biasa, maka begitulah dia membaca suratul Fatihah merupakan rukun daripada solat jenazah. Pada hari ini kita masuk pula pada rukun yang kelima. Menyambung pada pembicaraan kita, rukun yang kelima, di mana tuan pengarang kita iaitu Al-Habib Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Sheikh Abu Bakar bin Salim Ba'alwi Al-Husaini, daripada gurunya iaitu Habib Zain ya, Al-Alim Al-Allama Al-Faqih Billah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Semit Ba'alwi. Dan demikianlah kita membacakan Fatihah ke hadiah pada kedua-dua guru kita itu dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah panjangkan kedua-dua mereka umur mereka dalam sihat walafiat, lindungi mereka daripada sekalian perkara-perkara yang dibimbangkan, dan diberkatkan umur mereka dan diberkatkan ilmu mereka kepada kita, dan dilimpahkan rahmah kepada kedua mereka, dan ditinggikan darjat mereka dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rukun yang kelima daripada rukun solat jenazah ialah membaca selawat kepada Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi ini merupakan wajib ya, kalau tak baca selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solat jenazah tak sah. Seperti mana juga kita kalau dalam solat sembahyang fardu ke sembahyang sunat, kalau tak baca selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat akhir kita, tak sah solat kita. Ini juga menunjukkan bagaimana Allah Ta'ala telah meninggikan dan mengagungkan dan memuliakan baginda Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Cuma ada beberapa perkara yang baik sekali, iaitu sebelum kita bacakan selawat, sunat kita membacakan Alhamdulillah.
Sebelum kita baca selawat, kita baca Alhamdulillah. Dan kemudian dalam selawat kita itu, kita sambungkan dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya. Dan sunat kita sambungkan sekali dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian juga kita sambungkan wasallim tu bersama-sama dengan Allahumma salli wa sallim. Sambungkan daripada selawat dan salam. Ya. Biasa ada orang baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Salim tu di akhir. Tetapi yang afdalnya, yang sunatnya, kita sambungkan salim itu dengan salli. Salli itu mana selawat. Salim itu mana salam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kita sambungkan sekali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi. Ya. Dan kemudian kita berdoa pula, sambungkan sekali dengan doa untuk orang yang beriman. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat. Ustaz, banyaknya panjangnya. Ini tambahan sunat. Kalau sekiranya sekurang-kurangnya tu, kita dah sebutkan tadi, rukun yang kelima ialah membaca selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Cukuplah tu. Tapi ini sebagai kita nak tambahkan kalau yang sunat. Sebelum kita baca selawat, kita baca alhamdulillah. Lepas kita baca selawat, kita baca doa untuk pada orang mukmin. Allahumma ighfiril mu'minin wal mu'minat. Itulah dia tuan-tuan ya. Jadi baca selawat yang afdal tu, yang paling afdal ya selawat Ibrahimiyah. Ibrahimiyah tu apa dia? Yang ada sebut nama Nabi Ibrahim. Macam kita baca dalam tahiyat akhir lah. Ya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Kemudian lepas tu kama sallaita ala sayyidina Ibrahim ya. Jadi kalau dalam buku kita alhamdulillah rabbil alamin, mula dengan puja pada Allah. Kemudian Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Kemudian tambahkan Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Itulah tuan-tuan. Jadi itu yang panjanglah, yang sempurna. Tapi kalau ialah ustaz kita ni nak cepat sikit, okeylah nak cepat baca yang biasa sajalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Dah cukup. Ya tak payah kita nak tambah-tambah lagi. Kerana kalau kita ingat, kita tambah tak ada tak apa. Dan rukun yang daripada rukun salat jenazah yang keenam ialah doa untuk si mayat. Jadi doa untuk si mayat ini ada dia punya 3 syarat tuan-tuan. Ada syarat pula doa untuk si mayat ya. Doa tu mestilah khusus untuk hari akhirat. Untuk hari akhirat, untuk malam kubur dia, untuk dapat pengampunan Allah SWT, untuk selamat daripada azab pada mahsyar, azab daripada neraka. Tu untuk akhirat. Kenapa? Dia dah balik akhirat dah. Buat apa yang kita nak sibuk lagi untuk dunia dia? Tak payah lagi dah. Dan yang keduanya, mestilah dia khusus untuk si mayat. Tak cukup dengan kita baca Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu umum untuk orang Islam semua. Dia mesti ada khusus. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah ampunkanlah dia dan rahmatkanlah dia. Jadi mesti khusus untuk si mayat. Dan yang ketiganya, hendak selepas pada takbir yang ketiga. Jadi kita dah sebut tadi ada 4 takbir. Lepas takbir pertama tu kita ada takbiratul ihram, lepas tu kita baca Fatihah. Lepas tu takbir lagi Allahu Akbar, takbir yang kedua, lepas tu baca selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian lepas tu takbir lagi Allahu Akbar, kemudian kita baca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Doa panjang tu adalah, tapi ni doa yang biasa, yang ringkas bagi orang-orang biasa yang mungkin tak hafal panjang. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jadi doa untuk mayat ini ialah selepas pada takbir yang ketiga, ya. Itu dia.
Doa untuk si mayat ini, apa-apa doa pun boleh lah. Macam kita baca tadi pun boleh. Tapi yang bagus ni kalau kita ambil pada hadisnya di mana Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqqihi minadh dhunubi wal khataya kama yunaqqu sabli abyad minad danas. Panjanglah pula tu ya. Itu kalau kita ada kitab ni, kita nanti boleh rujuk dan kita boleh hafalkan. Dan ada juga dalam kitab-kitab solat yang lain yang dituliskan oleh ulama-ulama kita ya. Dan kita pun boleh ambil daripada isi sana juga ya. Jadi itulah doa untuk si mayat pada lepas takbir yang ketiga. Kemudian lepas tu, jadi kita dah sebut 6 rukun. 6 rukun. Tapi kita ada lagi satu, dia ada 7 rukun. Jadi rukun yang ketujuh pula ialah bahawa hendaklah kita mengucapkan salam yang pertama setelah takbir yang keempat. Salam yang pertama. Jadi lepas kita Allahu Akbar, takbir yang keempat, kemudian empat takbir ni rukun. Kemudian Assalamualaikum, memberi salam. Jadi memberi salam tu rukun. Lepas pada takbir yang keempat tu ada doa tak nak baca? Ada doa. Kalau doa tu kita hafal, alhamdulillah. Doa tu tak hafal, tak mengapa. Tetapi itu bukan menjadi rukun. Jadi yang menjadi rukun yang kita dah sebut tadi. Tapi lepas takbir yang keempat, terus kalau kita nak beri salam pun boleh. Jadi lepas kita dah takbir yang keempat, memberi salam yang wajib tu yang mana? Yang pertama saja. Assalamualaikum. Itu saja. Yang pertama. Assalamualaikum. Kemudian kita nak tambahkan warahmatullah, itu sunat. Nak tambahkan lagi wabarakatuh, itu pun lagi tambah sunat lagi. Jadi bila kita baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam yang pertama. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam yang kedua. Itulah pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, 2 kali salam. Salam pertama tu wajib, salam yang kedua tu sunat. Kalau kita nak beri salam sekali saja, nak ambil wajib saja lah Ustaz. Okey, Assalamualaikum, dah, menghadap ke depan saja. Tak payah pusing kanan. Kalau pusing kanan, dia kena pusing kiri. Jadi dia tak boleh, kita kata berat sebelah. Kanan kau menghadap, kiri kau tak pusing pula. Nanti marah pula yang malaikat belah kiri. Jadi kita menghadap ke depan saja. Assalamualaikum, dah selesai. Tapi tambah lagi warahmatullahi wabarakatuh pun boleh. Tapi sunat dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, 2 kali salam. Ya, yang pertama tu wajib, yang kedua tu sunat. Tapi ada setengah ulama juga mengatakan bahawa tak disunatkan salam yang kedua. Jadi bagi mereka, salam pertama sahaja yang disunatkan wajib dan itulah yang sunat. Jadi sebab tu kadang-kadang kalau para jemaah pergi ke Mekah, Madinah, kalau solat jenazah, jadi apabila imam tu beri salam, sekali dia beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah habis. Tak ada salam kedua? Tak ada. Sebab apa? Mereka mazhab Hambali. Jadi mereka tidak mengamalkan salam yang kedua. Itu tak apalah, itu perkara kecil aja lah ya. Dan makmum yang terlambat. Jadi kalau makmum yang terlambat masuk dalam salat jenazah. Kita masuk imam dah takbir yang kedua, dah takbir yang ketiga. Bagaimana cara kita ini? Jika makmum terlambat mengucapkan takbir yang kedua atau yang ketiga salat jenazah. Ini bukan makmum yang lambat, tidak. Ini makmum yang lambat mengikut imam. Ya, maknanya imam Allahu Akbar takbir pertama. Okey, dia pun ikut. Imam Allahu Akbar takbir kedua. Dia belum lagi ikut lagi. Imam Allahu Akbar takbir yang ketiga. Dia masih lagi belum angkat lagi takbir yang kedua. Kenapa makmum ni lambat sangat? Dia mungkin ada masalah. Jadi kita tengok di sini apa dia punya cerita dia. Jika tanpa terdapat uzur, dan imam sudah masuk takbir yang ketiga, maka hukum solatnya menjadi batal. Batal. Jangan lambat-lambat. Ya, sebab tu kita bila salat jenazah Allah Akbar, tak ada doa iftitah. Tak ada Allah Akbar kabirah, tak ada. Terus baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, terus baca Fatihah. Kemudian kalau sekiranya kita tak habis lagi Fatihah, imam takbir Allahu Akbar, okey, tak apa. Kita dimaafkan. Tapi kalau kita dah habis Fatihah, imam dah takbir Allah Akbar yang kedua, kita ikutlah Allahu Akbar.
Imam takbir yang ketiga. Ni kita tak ikut. Takbir kedua tak ikut. Imam takbir ketiga pun tak ikut juga. Tak ikut juga. Batal salat kita. Kenapa? Sebab kita tak ikut imam. Namanya makmum ikut imam. Tapi tak ikut imam. Batal lah salat dia. Itu kalau sekiranya tanpa uzur. Jika kerana terdapat uzur, seperti makmum tu baca Fatihahnya lambat, ya. Orang baca Fatihah setengah minit pun tak sampai. Dia baca Fatihah 1 minit. Allah, lambatnya. Jadi, apabila dia terlambat, maka dia diberikan keuzuran, maka salatnya masih dikira sah. Kalau di semayang tu, dikira sah sebagai makmum. Tapi kalau makmum yang tak ada uzur, kalau sengaja nak lambat, lagi baiklah awak mufarakah. Mufarakah tu, aku berpisah pada imam. Jadi dia semayang sendirilah. Semayang jenazah juga, tapi semayang sendiri. Itulah dia tuan-tuan, ya. Jadi kalau begitu, macam kita semayang juga. Kita dah sebutkan dalam semayang fardu ke semayang sunat, jangan kita lambat daripada imam 2 rukun. Kalau lebih pada 2 rukun, batal solat kita. Kalau tanpa uzur. Tanpa apa sebab. Ya, seperti kita dah sebut pelajaran kita dahulu, kita dalam keadaan berdiri baca surah. Surah kita panjang. Nak habiskan surah kita ni. Kita dah baca Fatihah, tapi nak baca surah ni panjang. Kita baca dalam sembahyang zuhur lah umpamanya. Imam rukuk, Allahu Akbar. Kita tak habis lagi surah ni. Nanti nak habiskan ni. Imam sami Allah liman hamdah. Dan ada 2 rukun ni. Kita tak habis lagi, tak pergi rukuk lagi. Imam pun pergi saja nak pergi sujud, batal lah salat kita. Kenapa? Sebab kita sudah melanggar tata cara ikut imam. Kita tak boleh lambat daripada imam, tak boleh lebih daripada 2 rukun. Macam ni juga, tak boleh lebih daripada 2 takbir. Jadi kita takbir Allah Akbar, kita dah masuk ikut imam. Kemudian kita baca, tak tahulah apa dia baca, bukan kerana Fatihah. Fatihah tu ada keuzurannya. Maka kemudian imam takbir yang kedua. Kita masih lagi dalam keadaan kita belum takbir lagi. Imam takbir yang ketiga. Dan imam takbir ketiga ni, kemudian imam nak masuk keempat, kita punya salat pun batal. Allah na'uzubillah. Kalau macam tu lebih baik kita semayang sendiri. Aku mufarakah, aku berpisah daripada imam. Jadi dia semayang sendirilah dia, ya. Dan masalah makmum mendahului imam dengan 1 takbir. Ini imam belum takbir, dia takbir pula. Takbiratul ihram, dia mesti ikut imam. Kalau dia takbir dulu sebelum imam takbiratul ihram, itu bukan ikut imam namanya. Ya, itu kita kena jaga. Semayang jemaah kita ni pun, ya, dengan imam. Kita tak boleh takbiratul ihram sebelum imam. Sebab namanya kita ikut imam, makmum. Jadi kena ikut imam. Jadi imam takbir dulu, Allahu Akbar. Baru kita takbir Allahu Akbar. Nah sekarang ini, dia semayang jenazah. Dia takbir sama-sama imam. Waktu takbiratul ihram, dia ikut imam lah. Imam Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Okey, bagus. Kemudian lepas tu, imam belum lagi takbir yang kedua. Dia Allahu Akbar, takbir kedua. Ini lebih pula pada imam ni. Kenapa pula ni dia lebih? Imam belum takbir yang kedua, dia dah takbir yang kedua dulu. Apakah hukum orang macam ni? Menurut pendapat Imam Ibn Hajar, hukum solatnya masih dikira sah. Sebab yang ditakbir tu zikrullah, ya. Tetapi menurut Imam Ramli, jika makmum tu berniat takbir tu sebagai zikir lah, zikir tu tak ada apa-apalah. Tak batal, sah semayang. Tapi jika dia niat tu sebagai rukun, kita dah katakan takbir tu ada 4 takbir tu rukun. Kalau dia niat ni takbir sebagai rukun kerana nak berpindah daripada takbir pertama, lepas tu takbir kedua, maka batal solatnya. Kenapa? Sebab dia mendahului imam. Tak boleh, ya. Kita jangan buat suka-suka. Kita kena ikut imam. Jangan kita melebihi atau mendahului imam. Baik, sekarang barulah kita masuk dalam bab hukum masbuk. Masbuk ni orang yang datang lambat, imam dah tengah sembahyang jenazah. Contohnya, makmum mulai ikut solat jenazah bersama imam tatkala imam berada pada takbir yang ketiga. Imam dah masuk takbir yang ketiga. Dah tengah doa pada orang yang mati. Allahumma ghfirlahu warhamhu. Kita pun terus masuk takbir Allahu Akbar. Apa yang perlu kita buat? Menurut pendapat Imam Ibn Qasim, seorang ulama mazhab Syafi'i, sunat dia baca Fatihah. Tapi pendapat ini disanggah oleh Imam Ziyadi, wajib baca Fatihah terus. Jangan kita sibuk-sibuk yang lain. Terus baca Fatihah. Jadi bila kita masuk
Imam pun dah masuk takbir ketiga. Kita baca Fatihah. Kemudian imam takbir yang ketiga ni masuk takbir yang keempat, Allahu Akbar. Kita Fatihah tak habis. Habiskan Fatihah. Kenapa? Sebab Fatihah itu rukun. Imam beri salam, Assalamualaikum. Kita Fatihah belum habis. Habiskan Fatihah juga. Ustaz, ialah pasal Fatihah itu rukun. Jadi kita ketinggalan daripada dua takbir. Tapi kita Fatihah itu wajib. Kita selesaikan Fatihah kita. Ya. Itu nanya. Masalah, jenazah dibawa keluar sebelum makmum mazbuk menyelesaikan solat. Ni kita datang lambat. Allahu Akbar, kita sampai imam pada takbir yang keempat sebelum beri salam. Kita pun join sembahyang jenazah. Orang ramai ni dah habis sembahyang, dia angkat jenazah. Kita tengah sembahyang lagi, sembahyang jenazah ni belum habis. Macam mana Ustaz? Jadi di sini dia punya huraiannya masalah ni. Alim ulama ada beberapa dia punya pendapat. Maka solat jenazahnya makmum itu masih dikira sah. Ya, masih dikira sah meskipun jarak sang jenazah itu sudah keluar dari arah kiblat. Dah bawa keluar pada masjid dah. Ya, atau jaraknya dari makmum dah lebih 300 zira', iaitu 150 meter dah. Wah, dah jauh dah. Ataupun ada penghalang antara makmum dengan jenazah. Dah ada tembok-tembok. Jenazah dah bawa keluar daripada rumah. Dah bawa keluar daripada masjid. Masih dikira sah di sisi pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Cuma sini ada dia punya huraian. Ada pendapat ulama Ibnu Hajar mengatakan kalau sekiranya dia sudah terlebih pada 300 zira' tu mana hasta. Mana 150 meter. Ataupun ada penghalang, macam kita kata jenazah ada dibawa keluar pada masjid, maka jadilah batal sembahyang si masbuk itu. Masbuk tu iaitu orang yang masuk salat dalam keadaan lambat, dia terlambat, ya. Jadi itu hukumnya batal. Jadi kalau boleh ialah kita yang sembahyang jenazah ni kita tengok jugalah, ya. Kita dah habis, tapi alhamdulillah lah, di negara kita, negara jiran kita semua, kita mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, kita tak terus angkat. Ya? Kita lepas sembahyang, kita ada doa, kita ada Fatihah. Itu memberikan kesempatan kepada mazbuk untuk nak selesaikan dia punya solat 4 takbir solat jenazah. Tapi kalau di Mekah, di Madinah, lepas Assalamualaikum, terus orang angkat jenazah. Tak ada baca doa-doa lagi. Ya, jadi terus bila nak angkat jenazah, timbullah masalah ni. Tapi dalam mazhab Syafi'i masih dikira sah. Walaupun sudah jauh pada 300 hasta, walaupun sudah terhalang dengan tembok-tembok pun, masih dikira sah lagi. Ya, itu dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beberapa masalah yang berkaitan dengan salat jenazah. Jadi kalau sekiranya kita yang nak membacakan doa, ya, untuk selepas daripada solat jenazah tu, lepas daripada solat jenazah tu, kita nak doa boleh. Tak ada salahnya. Ada juga orang menuduh itu perkara bid'ah lah, Nabi tak buat. Masalah Nabi tak buat itu okey. Kita kata itu bid'ah. Tapi apa status bid'ah? Apa hukum bid'ah? Bid'ah ni ada 5 hukum. Ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang haram, ada yang makruh, dan yang harus. Seumpama wajib. Wajib tu kalau kita tu ini bid'ah wajib. Seumpama Al-Quran. Al-Quran dibukukan, dijadikan satu buku. Itu bukan ada zaman Nabi. Itu dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu waktu menjadi khalifah. Asalnya zaman Nabi, Quran tu hanya ditulis-tulis di tembok, di batu, di kayu, di pelepah-pelepah kurma dan dihafal oleh orang hafiz Quran. Tapi zaman Sayyidina Abu Bakar lah dikumpulkan dan dijadikan satu buku. Jadi itu bid'ah. Bahkan Sayyidina Abu Bakar sendiri pun pada asal awal-awalnya pun tak mau. Ini Nabi tak pernah buat, aku tak nak buat. Tapi bila didesak-desak oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kerana kepentingannya Quran itu dikumpulkan, kalau tidak nanti akan hilang daripada umat ini, maka akhirnya Sayyidina Abu Bakar pun terbuka hati. Itu bid'ah. Tapi bid'ah wajib. Kalau tidak, kita hari ini kita nak baca Quran pun tak tahu. Mana ada Quran? Tak ada. Semua kena ikut hafalan. Siapa yang hafal, siapa tak hafal, tak ada. Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ya, membaca doa selepas daripada kita solatkan jenazah, itu tak ada salah. Sebab doa itu memang disuruh oleh Allah. Secara umum, Allah memang suruh kita berdoa, ud'uni astajib lakum. Mohonlah padaku, aku akan perkenankan. Jadi di sini
bila kita kata, ni Nabi tak buat. Yalah Nabi tak buat. Okey. Adakah haram kita berdoa? Adakah kita berdoa kita masuk neraka pula? Astaghfirullahalazim. Ini semua kan mengarut. Ma'uzubillah. Jadi tuan-tuan dapat begitulah. Jadi kalau kita doa lepas daripada semayang, mari kita bacakan Fatihah. Apalagi pula kalau sekiranya kita membuatkan penyaksian. Penyaksian tu apa? Iaitu kita menyaksikan dia tu seorang yang baik. Pernah satu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila lalu satu jenazah, sahabat-sahabat pun mengatakan, orang ni baiklah, orang ni bagus lah. Orang ni masya-Allah luar biasa dia punya kebaikan dia, ihsan dia. Nabi pun mengata wajabat. Wajabat tu mana? Wajiblah dia. Kemudian lalu lagi satu jenazah, sahabat-sahabat mencerita, dia ni ada buat perkara yang tak bagus lah dia ni. Dia ni macam-macam masalah lah dengan orang ramai. Macam-macam dia ada buat perkara yang menyakiti orang lah. Jadi bila Nabi terdengar tu, Nabi kata wajabat. Telah wajiblah dia. Jadi setelah jenazah tu semua dah berlalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami dengar tadi kau kata wajabat. Telah wajib. Apa yang telah wajib? Wajib yang pertama tu apa? Wajib yang kedua apa? Nabi SAW pun memberitahu, tadi jenazah yang lalu yang pertama, aku dengar korang ada memuji dia. Kamu dia kata dia tu orang baik dan bagus. Maka sebenarnya kamu ini semua menjadi saksi Allah di atas muka bumi. Maka dengan penyaksian kamu itu, menjadikan itu wajib syurga untuk mayat tersebut. Dan apabila kamu lalu mayat jenazah yang kedua, kamu pula aku dengar bercerita tentang dia adalah buat yang tak baik, yang tak bagus. Kamu ada komen dan komplain dan sebagainya. Maka kamu juga adalah menjadi penyaksian Allah atas muka bumi ini. Maka kamu telah menyaksikan akan kejahatannya. Maka telah wajiblah dia tu neraka Allah. Sebab tu di sini kalau boleh kita jangan sebut yang tak baiklah. Dan mayat tu dah pergi tu minta Allah ampunkan dia sudah. Tetapi kalau dia orang yang baik, apa salah kita sebut dia baik? Jadi sebab tu setengah-setengah alim-alim ulama, sewaktu saya belajar dengan tuan guru saya almarhum Syekh Umar Zuhdi di waktu belajar di pondok di Kedah, ya, pada tahun 70-an lah pada masa tu, beliau ni bila kita lepas mayat jenazah, dia pun bertanya kepada murid-muridnya, apa kamu kata pada mayat ini? Jadi semua murid-murid jawab baik. Apa kamu kata pada mayat ini? Diulangkan 3 kali. Baik. Apa kamu kata pada mayat ini? Baik. Jadi kalau sekiranya kita menyaksikan mayat ini, ustaz dia bukan orang baik, ustaz mana kalau kita tahu? Tak apalah, mudah-mudahan penyaksian kita tu menjadikan syafaat untuk si mayat ini. Mudah-mudahan kita takkan nak dia masuk neraka. Dia pun saudara kita juga. Kalau boleh tak apalah, biar Allah ampunkan dia, Allah terima dia, Allah masukkan dalam syurga. Allah nak ampunkan, siapa pun Allah boleh ampunkan. Bukan kerana dia dosa mesti wajib Allah masukkan dia neraka. Tak mesti. Kenapa? Kerana itu hak Allah. Orang yang buat baik, tak wajib bagi Allah masukkan di syurga. Itu hak Allah. Orang yang buat jahat, tak wajib bagi Allah tu masukkan di neraka. Itu hak Allah. Melainkan orang yang syirik. Orang yang syirik, itu Allah Ta'ala tidak ampunkan. Itu dah tentu neraka. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak ampunkan dosa orang yang berlaku syirik kepada Allah, memperduakan Allah, dan Allah ampunkan selain daripada itu kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Allah boleh ampunkan. Jadi kita cakap yang baik, ya. Kalau kita nak tambah orang yang baik, bagus, ya. Kalau lebih-lebih lagi keluarga kerabat, ya, saya mohon tuan-tuan, ya, ini ibu saya, dia ni memang mendidik saya, menjaga saya pada kecil, tak pernah diabaikan kewajipan dia sebagai seorang ibu. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, apa kamu semua kata pada ibu saya ni? Baik, kita kata. Ya tuan-tuan, inilah ayah saya yang telah penat lelah mencari rezeki untuk saya daripada kecil, mencukupkan nafkah anak isterinya. Sungguh saya melihat ayah saya ini telah banyak bersusah payah untuk keluarga kami. Apa anda semua para jemaah kata untuk ayah saya ini? Baik. Bagus kita ulangkan 3 kali. Baik. Kemudian ditanya lagi. Baik. Ditanya lagi. Baik. Jadi insya-Allah mudah-mudahan itu sebagaimana kita telah sebut tadi, sebagaimana Nabi SAW sendiri mengatakan syurgalah untuk dia, maka mudah-mudahanlah syurga. Jadi itu boleh diamalkan. Ustaz, ini adalah hadis. Itu hadis yang saya sebut tadi. Itu hadis yang Nabi mengatakan wajabat masuk, wajiblah di syurga.
Yang satu lagi wajiblah masuk neraka kerana penyaksian para sahabat-sahabat. Padahal sahabat-sahabat bukan nak kata nak buatkan dia punya kita katakan hukum ini, tapi sahabat menceritakan kebenaran apa yang berlaku dengan orang yang mati itu. Jadi Nabi pula memberikan hukum dia. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi macam itulah tuan-tuan dan puan-puan ya. Kalau bagusnya lepas Pak Imam ya, lepas dia dah doa lepas Fatihah, apa kamu kata pada mayat ini? Baik. Masyarakat kita belum terbiasa lagi. Kalau di pondok-pondok, di pesantren dah terbiasalah perkara ini. Sebab mereka mengaji kan. Tapi kita masyarakat ni belum lagi terbiasa. Ada juga setengah-setengah masjid, ada Pak Imam yang tahu dan orang yang tukang mandi mayat yang tahu, ada buat, tapi kadang-kadang tak ada orang buat. Sayanglah ya. Kalau boleh kita ke depan, kalau tak ada pun waris ke depan. Anda para jemaah sekalian, ini ayah saya almarhum, dia sangat bersusah payah untuk kita ambil keluarga. Apa kamu kata semua pada ayah saya ini? Baik. Kita cakap baik sudahlah, insya-Allah. Mudah-mudahan daripada ahli syurga. Dan begitulah ya tuan-tuan dan puan-puan, solat jenazah disunatkan untuk dilakukan di masjid. Sunat dilakukan di masjid ya. Dengan 3 saf. Dia sunat 3 saf. Kenapa 3 saf Ustaz? Sebab dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu pun dari orang muslim yang meninggal dunia kemudian disolatkan dengan 3 saf kecuali dosa-dosanya akan diampunkan. Jadi kita buat 3 saf. 3 saf ni ialah kalau kita kat masjid ramai orang, alhamdulillah bagus 3 saf. Tapi kalau sikit-sikit 2 saf pun tak habis, kemudian masuk 3, masuk 4 pun tak habis, masuk. Jangan macam tu. Kalau boleh kita penuh-penuhkan. Jadi kalau ada saf yang keempat, kita bagi tahu. Sebab tu Pak Imam tu kena tengok imam kat belakang. Saf nombor 4 tu bubarkan, pergi masuk saf nombor 3, saf nombor 2. Tu belum penuh lagi. Kita kena arahkan macam tu. Tu caranya imam. Bukan dia hanya pimpin sembahyang saja. Dia kena tengok saf tu berapa saf. Kalau sekiranya dah ramai orang, okey ganjilkan. Kalau tak 3, 5. Kalau nak 4, kalau 3 saf tak muat, kena 4. 4 kalau itu 5. Kalau 5 pun tak muat, mesti 6. 6 jadikan 7. Jadi pecahkan sikit. Itu kalau orang ramai. Habis kalau ustaz dah penuh satu masjid, apa nak buat? Tak payah nak kira lah tu. Itu nak kira pun takkan boleh terkira ya. Tetapi kalau sekira tak sampailah, satu saf pun tak sampai. Misal kata ada 6 orang saja makmum. Kita buat 3 saf juga. Jadi kita buat 2 orang. Kita buat 3 saf. Habis Ustaz kalau 5 orang saja. Kalau 5 orang saja, 1 orang kita duduk sebelah imam, lagi 2 orang, 1 saf, 2 orang 1 saf. Jadi kira 3 saf juga. Kalau ada 3 orang macam mana ni? Ni ada khilaf ulama. Ada kata 1 orang, 1 orang, 1 orang, 3 saf. Macam mana 1 orang 1 saf? Jadi ada ulama tak setuju. Kita kata kalau ada 3 orang, macam mana kita tak boleh buatlah 3 saf, hanya 1 saf saja. Itulah ya. Pokoknya macam itulah. Kita perhatikan solat jenazah tu biarlah 3 saf ya. Dan kalau solat mayat lelaki, imam tu diri kat kepala. Diri kat kepala. Kalau mayat wanita, imam tu diri di punggungnya. Ya, di punggungnya. Itu sunatnya macam itulah ya. Itu cara-caranya ya. Dan demikian pula tidak disunatkan untuk kita baca doa iftitah. Tak sunat baca doa iftitah. Allah Akbar kabira walhamdulillah. Tak payah ya. Dan orang yang lebih afdal untuk jadi imam dalam solat jenazah ialah orang yang lebih dekat kepada keluarganya. Umpama anaknya sendiri, adik-beradik dia, ya, cucu dia, ya, orang paling dekat lah. Ya, keluarga terdekat. Dan di sini pun kita kena tahu. Kadang-kadang orang nak jadi imam solat jenazah. Imam masjid. Imam masjid tak boleh terus ke depan jadi imam jenazah. Tak boleh. Sebab ini hak orang yang keluarga dia. Ni si mati ni ada waris. Siapa waris dia? Mereka lah orang yang lebih berhak untuk solat jadi imam. Itu yang kita bersebut ni. Yang lebih afdal, yang lebih berhak untuk jadi imam ialah keluarga terdekat. Kita kena tanya, siapa waris yang mayat ni? Saya anaknya. Awak sembahyangkan jenazah? Tidak, saya nak Pak Imam. Saya wakilkan Pak Imam. Awak wakilkan saya untuk jadi imam? Okey, saya wakilkan Pak Imam untuk jadi imam jenazah bapa saya. Macam tu. Kalau tak ada anak dia, mungkin adik-beradik dia atau pakcik-pakcik dia. Pokoknya itu hak waris. Tak boleh kita mentang-mentang kita imam, kita turun ke depan. Mentang-mentang maaflah, kita orang alim, kita ke depan. Nanti dulu, dia ada anak. Itu hak keluarga.
Yelah ustaz, anak dia bukan pandai. Tak apa. Kita nak tahu dia diizinkan ke tidak. Itu hak dia. Dia kata, ustaz, saya wakilkan ustaz lah. Ustaz jadi imam untuk solat jenazah bapa saya. Alhamdulillah. Itu cara dia, tuan-tuan ya. Hukum solat jenazah adalah fardu kifayah bagi setiap orang yang mengetahui khabar kematiannya. Jadi kalau sekiranya fardu kifayah itu tak dilakukan, satu orang pun tak buat solat jenazah, semua orang menanggung dosanya. Tapi kalau ada orang yang mengerjakan solat jenazah tu, maka taklah tanggung. Tapi yang wajib melakukan solat jenazah tu ialah lelaki. Jadi orang perempuan tak kena mengena. Jadi kalau orang lelaki yang tak mengerjakan solat jenazah, orang lelaki yang dalam kampung tu semua menanggung dosa. Dan tidak gugur kewajipan solat jenazah bagi kaum lelaki jika yang mensolatkannya orang perempuan. Nampak? Orang perempuan semayangkan jenazah. Orang lelaki mana? Orang lelaki semua tak semayangkan, ustaz. Semua orang lelaki dalam kampung tu berdosa kerana fardu kifayah ni atas orang lelaki ya. Solat jenazah sunat dilakukan secara berjemaah. Itu yang bagusnya lah ya. Tetapi kalau nak semayang sendiri-sendiri boleh. Tapi yang bagusnya kita solatkan secara berjemaah ya. Jika makmum dalam solat jenazah telah menyelesaikan bacaan Fatihah sebelum imam baca Fatihah lambat. Makmum Allahu Akbar dah baca Fatihah. Imam ni tak habis-habis takbir kedua, tak ada takbir kedua ke ni? Lambatnya imam ni kenapa ni? Padahal tak ada sunat baca surah pun tak ada sunat. Tapi oleh kerana imam tu lambat nak takbir yang kedua, kita bacalah surah Al-Quran. Yang pendek-pendek lah, Qul Huwallahu Ahad atau sebagainya ya. Itu disunatkan. Dan wajib mendahulukan solat jenazah sebelum dikuburkannya. Itu wajib. Ya, kita nak makamkan, nak kuburkan mayat. Belum lagi solat jenazah dah kita kuburkan dia. Tak boleh. Haram, berdosa. Mesti kita solatkan jenazah dia dulu. Habis ustaz dah tanam dah macam mana ni? Kalau dah tanam, wajiblah kita solatkan dia di kuburannya. Bukan di rumah. Dah ditanam mayat ni kan. Di tepi kubur dia, kita solatkan jenazah dia ya. Tertib tingkatan imam yang berhak untuk solatkan jenazah. Siapa orang yang lebih berhak mensolatkan jenazah? Ikut tertibnya, ikut susunan dia. Pertama, ayah si mati. Keduanya, datuk kepada si mati daripada ayahnya, ayah punya bapa. Ya. Dan anak sang si mayat, anak si mati. Dan cucu lelaki daripada anak lelaki. Dan saudara kandungnya, adik-beradik dia lah, ya, semak sebapak. Dan kemudian saudara kandung sebapak, ya. Dan anak saudara semak sebapak, ya, daripada anak lelaki. Dan anak saudara seayah. Dan saudara ayah paman, iaitu pakcik kita lah. Pakcik kita yang semak sebapak dengan ayah kita. Dan pakcik kita yang sebapak dengan ayah kita. Dan anak paman, iaitu anak pakcik kita, anak sepupu kita lah, ya. Anak paman kita yang semak sebapak dengan ayah kita. Dan anak paman yang seayah dengan ayah kita. Dan akhir baru suami. Ya, suami itu last sekali. Pertama keluarga kerabat. Kita kata ada dia punya pertalian darah. Lepas tu baru last sekali suami. Ya. Jika yang menjadi imam dalam solat jenazah bukan termasuk dari yang berhak untuk mensolatkan jenazah, maka hukumnya adalah haram. Hal ini menurut Imam Bamahromah. Sedangkan menurut Imam Ibn Hajar hukumnya adalah makruh. Tengok, ada setengah ulama kata haram, tapi ada ulama kata makruh. Tapi tak baguslah, makruh pun tak bagus ya. Sebab tu di sini kita nak jadi imam ni, nak sembahyang jenazah kena minta izin dulu. Dan yang tukang mandi mayat pun, maaflah ya, yang tukang mandi mayat pun bukan kerana dia dah mandikan mayat dia terus jadi imam, tak ada. Dia pun kena tanya, ni anak si mati mana? Ni bapa si mati mana? Ni anak si mati ada. Ni nak wakilkan saya jadikan imam sembahyang jenazah. Bolehlah, pakcik lah jadi imam. Saya wakilkan. Tak apa. Tapi kalau belum diwakilkan, maka makruh. Setengah ulama kata, tak sah, haram. Masya Allah. Berat lagi tu. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sampai situ sajalah untuk pengajian kita pada hari ini insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kitab fikih ini saya sedang berurusan dengan pihak pencetak dan saya sedang tunggukan dia punya keputusan harganya yang mu'tamad.
Jadi bila dapat harga yang muktamad akan saya umumkan. Nanti apabila para jemaah yang nak order, yang sudah pun letak nama, yang belum letak nama, tak apa. Ya, jadi nanti barulah boleh buatkan transfer dan kemudian buatkan dia punya pengalamatnya penuh dan kemudian insya-Allah barulah kita confirmkan. Jadi sekarang ni saya nak confirm pun tak tahu berapa harga. Jadi ada juga yang bertanya, saya nak ustaz, saya nak tak apalah, nantilah sabarlah ya. InsyaAllah nanti apabila harga dah saya confirm, akan saya maklumkan, barulah lepas tu tuan-tuan boleh ajukan nama dan alamat yang penuh. Ya tuan-tuan dan puan-puan, saya ucapkan selamat menyambut 10 hari awal bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan dapat kita amalkan apa yang telah kita dengarkan pada pengajian kita yang kemarin dan yang semalam. Dan sampaikanlah ya kita punya pesanan-pesanan kita tu dalam video kita yang telah kita rakamkan. Sampaikan, mudah-mudahan kita pun dapat sahamnya juga insya-Allah ya. Dan demikian juga pada bulan yang mulia ini, 10 hari awal bulan Zulhijjah ni, tuan-tuan dan puan-puan yang nak buat derma untuk pembangunan madrasah ya. Jadi alhamdulillah lah, pihak kami pun, saya pun ada juga ya yang menguruskan pembangunan madrasah di negara Kemboja ya. Ada juga di Bangladesh, ada juga di sebelah Indonesia ya. Jadi kalau ada para jemaah yang nak membuatkan amal jariah pembangunan madrasah, ya, ini berkekalan insya-Allah sampai hari kiamat. Orang dia belajar, kita dapat pahala. Niatlah untuk mak bapak kita juga ya. Jadi bolehlah nanti berurusan dengan saya ya, melalui FB saya pun boleh ya. Jadi itu saja tuan-tuan dan puan-puan buat petang ini. Saya minta maaf banyak kalau ada penyampaian saya kurang selesa, dan kalau ada apa-apa pertanyaan boleh tanya melalui FB saya insya-Allah. Sekian saja, sama-sama kita baca istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.